Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk kali ini, saya nak bincangkan tentang jawapan esei bagi soalan esei bab 2, teori permintaan dan penawaran. Untuk bahagian C esei itu, untuk soalan yang pertama, yang merupakan soalan matrik sesi 2009-2010 berbantukan rajah terangkan perbezaan antara perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. Okey, dan jelaskan dua faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. Okey, untuk markah bagi soalan ni 10 markah. So dia untuk rangka jawapan kepada soalan ini, sebab soalan memerlukan berbantukan rajah. Jadi para pelajar diminta melakarkan rajah lah. Okey, dia bertanyakan tentang perbezaan antara perubahan dua konsep, perubahan kuantiti diminta dan yang kedua konsep perubahan permintaan. Jadi dalam rangka jawapan tu, sebelah kiri saya tu rajah yang menunjukkan keluk bagi perubahan kuantiti diminta, manakala rajah di sebelah kanan tu menceritakan tentang situasi bagi konsep perubahan permintaan. Okey, kita tengok dia punya perincian markah dekat sini. Rajah ni akan memberi markah 1 markah dan rajah bagi konsep yang kedua ni adalah 1. Okey. Okey, dari segi rajahnya 1-1 bermakna 2 markah untuk keluk lah. Okey. Kemudiannya kita ceritakan tentang perubahan kuantiti diminta. Konsep perubahan kuantiti diminta ni ialah perubahan kuantiti yang disebabkan oleh faktor harga barang itu sendiri. Bagi merujuk pada keluk ni lah, keluk sebelah kiri ni. Ini keluk yang menceritakan tentang perubahan kuantiti diminta. Okey, perubahan kuantiti diminta ni disebabkan oleh bila sebut je faktor harga barang tu sendiri, maka dapat 1 markah dekat sini ya. Jadi kita ceritalah secara ringkasnya apabila harga meningkat daripada P0 pada P1, bermakna kuantiti diminta, ayat mesti guna kuantiti diminta lah, berkurang daripada Q0 kepada Q1, iaitu menyebabkan pergerakan titik di sepanjang keluk permintaan yang sama, iaitu keluk permintaan DO itulah. Okey, dan bagi konsep perubahan permintaan pula yang merujuk pada rajah sebelah kanan ni, dia adalah merupakan perubahan yang menyebabkan peralihan keluk. Perubahan yang sebabnya disebabkan oleh faktor lain selain daripada faktor perubahan harga barang itu sendiri. Maksudnya disebabkan oleh bukan faktor harga barang itu, tetapi faktor selain harga barang. Contoh di bawah ni lah, di mana bila disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu, dia akan mengalihkan, menyebabkan peralihan keluk permintaan tu sama ada ke kiri ataupun ke kanan. Bila tulis macam tu dapat 1 markah. Okay? Jadi contoh faktor-faktor lain yang menyebabkan dia beralih ke kanan contohnya. Jadi sebab soalan tu kata untuk yang ni untuk perubahan permintaan tu, maknanya kita just cerita faktor-faktor dia disebabkan oleh perubahan faktor lain lah. Okey, setakat tu cukup lah. Okey, sama ada ke kiri ke kanan, yang penting dia mengalihkan keluk permintaan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan.
Kalau keluk sebelah kiri itu perubahan kuantiti diminta tu, dia tak mengalihkan keluk, tapi dia pergerakan di atas keluk permintaan yang sama. Okey. Soalan bahagian kedua ni jelaskan dua faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. Okey, inilah jawapan dia. Faktor yang menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan. Okey, macam biasalah, faktor yang disebabkan oleh selain faktor perubahan harga barang itu sendiri. Contohnya perubahan pendapatan. Yang pertama tu kan, perubahan pendapatan. Kalau kita sebut perubahan pendapatan tak tepat lah. Kita kena sebut peningkatan. Jika berlakunya peningkatan dalam pendapatan pengguna, barulah menunjukkan bahawa keluk permintaan akan beralih ke sebelah kanan. Yang kedua, faktor perubahan harga barang lain. Okey, dekat sini dia ada dua. Sebab perubahan harga barang lain ni dia melibatkan dua barang, iaitu hubungan dua barang antara satu barang pengganti, satu barang pengganti. Tapi bagi barang pengganti, so dia melibatkan peningkatan. Jika berlaku peningkatan ke atas harga barang pengganti, so dia akan mengalihkan keluk permintaan barang tersebut ke sebelah kanan. Kalau melibatkan perubahan harga barang lain bagi barang penggenap, so dia kita kena tulis berlakunya penurunan harga barang penggenap. Bila harga barang penggenap turun, maka keluk permintaan barang tersebut akan beralih ke sebelah kanan. Okey, tu perincian detail lagi, kena buat lakaran keluk lah untuk nampak kesannya dengan lebih jelas. Okey, tapi soalan ini hanya menceritakan tentang faktor. So, macam mana kita kena cerita faktor lah, tak perlu buat keluk lah. Okey, keluk hanya melibatkan konsep perubahan kuantiti diminta dengan perubahan permintaan. Okey, faktor lain juga yang boleh menyebabkan keluk permintaan beralih ke kanan ialah faktor cita rasa. Tapi kalau sebut cita rasa tak boleh, ataupun perubahan cita rasa tak boleh. Kita kena sebut peningkatan. Berlaku peningkatan dalam cita rasa pengguna, barulah jelas menunjukkan keluk permintaan tu beralih ke sebelah kanan. Begitu juga dengan faktor seterusnya, iaitu faktor jumlah penduduk. Kalau sebut jumlah penduduk tak tepat lagi. Kita kena sebut berlakunya pertambahan ataupun peningkatan jumlah penduduk. Bila meningkatnya jumlah penduduk, sudah pastilah permintaan dalam negara tu akan bertambah kan. So dia akan mengalihkan keluk permintaan ke sebelah kanan. Yang seterusnya ialah faktor jangkaan harga masa depan yang dijangka meningkat. Dijangkakan harga sesuatu barang tu dijangka akan meningkat pada masa hadapan kan, maksudnya minggu depan ke bulan depan ke, dijangka meningkat. So sudah pasti permintaan ke atas barang tersebut pada masa kini semakin bertambah. So keluk permintaannya akan beralih ke sebelah kanan. Sekarang lah tu maksudnya. Jadi sebab soalan nak dua saja faktor kan, jadi senaraikan dua faktor saja, tak perlu senaraikan semua. Satu markah untuk faktor dan satu markah untuk huraian kepada faktor tersebut. Markah total bagi satu faktor ialah 2. So sebab 2 faktor bermakna 2 kali 2 4 markah untuk huraian kepada faktor tersebut. Okey, ni untuk soalan yang pertama. Soalan ni kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ni sebenarnya lebih kurang sama dengan soalan yang pertama tadi dekat atas ni, yang keluk ni tetapi dia bertanyakan tentang berbatu garajah juga. Ini soalan metrik tahun 2010-2011. Terangkan perbezaan antara perubahan kuantiti ditawar. Saya kata maksudnya ialah konsep perubahan kuantiti lah. Tadi perubahan kuantiti diminta, sekarang perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. Maksudnya soalan ini bertanyakan tentang konsep yang hampir sama dengan soalan pertama tadi. Cuma yang pertama tadi melibatkan permintaan, yang ini melibatkan penawaran.
Soalan markah 10 juga. Dan dia juga bertanya, huraikan 3 faktor yang menyebabkan peralihan keluk. Yang ini ke sebelah kiri pula. Okey, macam mana keluk penawaran tu beralih ke sebelah kiri. Ini memang favourite lah soalan ni. Dua-dua soalan. Tak kira dia tanya permintaan ke penawaran ke. You kena faham efek atau kesan keluk tu sama ada ke kiri ke kanan. Kalau soalan ini nak ke kiri, jangan sekali-kali menceritakan tentang peralihan ke kanan. Jangan, sebab soalan nak kita menerangkan kesan yang menyebabkan peralihan keluk ke kiri. So semua huraian mesti fokus kepada ke kiri. Jangan ada ke kanan. Walaupun kita baca dalam nota kita, buku nota yang ada, tak kira nota kuliah ke nota dalam buku, dia memang akan ceritakan peralihan keluk ke kiri dan seterusnya sebaliknya ke kanan. Jangan ikut apa yang diterangkan dalam buku nota tu. Kita kena terangkan berdasarkan kepada apa yang ditanya oleh soalan. Yang itu yang pentingnya. Jadi sekarang ni ke kiri. Okey, sebelum kita jawab yang 3 faktor ni, kita kena bantukan Raja terangkan perbezaan konsep ni. Perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. Okey, jadi kita macam mana kita terangkan. Jadi kita beritahulah perubahan kuantiti ditawar ni dia merujuk kepada pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama. Maksudnya dia tidak melibatkan peralihan keluk lah. Okey, itu maksudnya. Manakala perubahan penawaran dia merujuk pada peralihan keluk penawaran, sama ada dia beralih ke kiri ataupun ke sebelah kanan. Okey, ataupun kita boleh kata perubahan kuantiti tawar disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Jadi bila harga barang itu sendiri yang berubah, bermakna pergerakan akan berlaku di sepanjang atau di atas keluk penawaran yang sama. Manakala konsep yang kedua tu, perubahan penawaran tu, dia disebabkan oleh faktor-faktor selain harga barang itu sendiri. Maksudnya faktor-faktor lain lah dalam penawaran. Soalan ni tanya penawaran kan. Jangan kita campur adukkan dengan faktor permintaan pula. Itu ramai yang kadang-kadang tertukar. Kena hati-hati. Kena betul-betul confirm bahawa you menjawab soalan ini merujuk kepada faktor-faktor penawaran, bukan permintaan. Jadi itu penting. Okey, so yang pertama kali kita nak buat keluk, tak semestinya kita buat keluk macam tadi, sebelah kiri, sebelah kanan tu kan. Itu boleh buat macam tu, ataupun boleh buat macam ini juga yang ada tertera dalam keluk ni. Jadi kita boleh buat beginilah. So pergerakan daripada titik A ke titik B yang melibatkan pergerakan di sepanjang keluk penawaran yang sama, iaitu keluk penawaran SSO tu. Jadi itu menunjukkan bahawa dia menerangkan tentang konsep perubahan kuantiti ditawarkan atau ditawar, perubahan kuantiti ditawar. Tapi kalau pergerakan titik B ke titik C, yang mana kita dapati dia melibatkan peralihan keluk, itu menerangkan perubahan konsep perubahan penawaran lah, sebab dia melibatkan peralihan keluk. B ke C itu menunjukkan keluk beralih daripada SSS0 kepada SSS1. Okey, itu konsep yang kedua, perubahan penawaran. Okey, lepas kita ceritakan tentang apa itu perbezaan antara perubahan kuantiti ditawar dengan perubahan penawaran. So soalan yang kedua ni, bahagian kedua kan, dia minta kita huraikan 3 faktor yang menyebabkan peralihan keluk penawaran ke kiri. Okey, antara faktor-faktor bila keluk beralih ke kiri itu, maknanya faktor-faktor selain harga barang itu sendirilah. Kalau harga barang itu sendiri tak boleh. Maksudnya yang pertama sekali, perubahan harga barang lain. Kita tahu bahawa perubahan harga barang lain ni dia ada 2 jenis barang, iaitu penawaran bersama dan penawaran bersaing. Jangan pula kita sebut barang pengganti barang penggenap, sebab itu merujuk kepada perubahan harga barang lain bagi faktor permintaan kan. Jadi kita ceritalah
hubungan dua tu yang menyebabkan keluk ke kiri. So kalau saya tanya, kalau kita nak fokuskan kepada penawaran barang bersama, macam mana kita nak ceritakan bahawa bagaimanakah keluk penawaran ni akan beralih ke sebelah kiri bagi penawaran barang bersama. Jadi penawaran barang bersama tu merujuk kepada dia beralih ke sebelah kiri itu maknanya penawaran barang itu semakin berkurang kan. Jadi penawaran bersama itu maksudnya contoh barang bersama di sini saya bagi contohnya barang apa tadi, barang penawaran bersama ni barang yang dikeluarkan bersama-sama, di sumber yang sama, di pengeluaran sama kan. Contohnya penawaran bersama ialah sabut kelapa dengan santan. Dia nak keluarkan santan, dia nak ambil santan, menawarkan santan, dalam masa yang sama dia menawarkan sabut kelapa. So kalau penawaran santan harganya jatuh, so kuantiti ditawar bagi santan semakin berkurang, so automatically-nya keluk bagi penawaran bagi sabut kelapa juga akan semakin berkurang lah. Okey, kerana santan berkurang dikeluarkan kan, so secara tak langsung sabut kelapa juga berkurang. Jadi keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, so maknanya pengurangan penawaran bersama. Bagi penawaran bersaing pula dia sebaliknya, iaitu pertambahan penawaran bersaing. Contoh penawaran bersaing apa dia? Contohnya daging lembu dengan daging kambing. So kalau penawaran bersaing tu daging kambing harganya meningkat, so pengeluar akan meningkatkan kuantiti ditawar mereka ke atas daging kambing, sebab kambing boleh menguntungkan mereka kan. So secara tidak langsungnya penawaran bersaingnya iaitu daging lembu, penawarannya akan semakin berkurang. So keluk penawaran daging lembu akan automatiknya secara langsung akan beralih ke sebelah kiri, semakin berkurang lah, itu maksudnya. Kerana pengeluar banyak menghasil ataupun menternak kambing untuk mendapatkan daging kambing yang semakin menguntungkan mereka. So pengeluaran daging lembu akan berkurang secara bersaingnya macam itulah. Okey, panjang lebar saya ceritakan tentang harga barang lain. Cuba faham betul-betul ayat saya, sebab saya seterang tu tidak disokong dengan keluk kan, jadi mungkin tak berapa nampak lah. Tapi saya harap anda faham lah. Okey, faktor yang kedua yang boleh menyebabkan peralihan keluk penawaran ke sebelah kiri ialah kos pengeluaran. Tapi kita tak boleh sebut kos pengeluaran sebab dia tidak menunjukkan ataupun harga input kan. Dia tak menunjukkan bahawa keluk tu boleh beralih ke kiri kan. Jadi kos pengeluaran macam mana? Kos pengeluaran semakin meningkat ke semakin berkurang? Kos pengeluaran semakin meningkat. Apabila kos pengeluaran semakin meningkat, maksudnya keupayaan firma-firma untuk mengeluarkan pengeluaran mereka semakin berkurang, sebab harga kos yang semakin, harga input yang semakin meningkat membebankan mereka untuk mengeluarkan pengeluaran secara besar-besaran lagi lah. So keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, matlamat pengeluar. Yang ketiga tu faktor matlamat pengeluar. So kita tahu bahawa matlamat pengeluar ada dua. Satu memaksimumkan keuntungan dan satu lagi memaksimumkan pengeluaran. Okey, tapi disebabkan keluk dia minta keluk penawaran beralih ke kiri. So matlamat manakah yang bersesuaian? Iaitu matlamat jadi matlamat memaksimumkan keuntungan, maka keluk penawaran perlu beralih ke sebelah kiri. Okey, kita tak boleh menerangkan matlamat yang memaksimumkan pengeluaran. Okey, tak boleh. Okey, maknanya matlamat pengeluar merujuk kepada objektif memaksimumkan keuntungan yang memungkinkan keluk penawaran beralih ke sebelah kiri. Okey, yang seterusnya dasar kerajaan. So kalau dasar kerajaan, kita faham dalam faktor penawaran yang ada dua
perkara yang berkaitan dengan peralihan keluk penawaran, iaitu cukai ataupun subsidi. Kita boleh terang, normalnya kita faham keluk yang beralih ke sebelah kiri adalah apabila kerajaan mengenakan cukai. Okey, so keluk beralih ke kiri. Tapi kita juga boleh terangkan dengan subsidi. Bukan kerajaan memberi subsidi, kerajaan mengurangkan bantuan subsidi kepada pengeluar. Maka keluk penawaran berpotensi beralih ke sebelah kiri. Okey, itu juga boleh. Tapi fokus utama kepada cukai tadilah. Okey, seterusnya kalau pelajar nak cerita tentang bilangan firma, yes, kita boleh menceritakan kesan apabila keluk penawaran balik ke kiri, kerana apabila bilangan firma semakin berkurang dalam pasaran. Bila bilangan firma semakin berkurang, jumlah keluaran, jumlah kuantiti yang ditawarkan di pasaran semakin berkurang. So keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Okey, musim ni maksudnya bukan musim tengkujuh ataupun musim hujan. Automatically kita faham penawaran payung semakin meningkat. Kan? Jadi macam mana kita nak cerita tentang musim? Maknanya di luar musim lah. Jika di luar musim tengkujuh, maka keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Sebab penawaran bagi payung dan sebagainya semakin berkurang, kan? Gitulah. Okey, tapi kita kena pilih mana-mana tiga yang terbaik lah untuk kita huraikan. Dan pastikan fakta yang kita hurai itu ialah yang boleh kita terang dengan baik sekali lah. Okey, jangan kita pilih yang kita tak berapa nak hurai dengan baik. Jadi mungkin markah tu tak dapat banyak lah. Okey, kita cuba tengok soalan bahagian yang ketiga, iaitu soalan matrik tahun 2013-14, iaitu berbantukan rajah yang berasingan. Okey, terangkan kesan terhadap harga dan kuantiti keseimbangan roti apabila berlaku keadaan berikut. Dengan andaian roti itu adalah barang normal. Kes yang pertamanya ialah A, kerajaan meningkatkan kadar cukai pendapatan. 4 markah. So, sebab dia kata berbantu ke rajah. So, berbantu ke rajah, kita tengok pada rajah tu, kan. Rajah tu 1 markah. Tak kira lah peak harga apa semua tu dia melakukan. Dia nak tengok anda buat tak kesan kesan kadar cukai pendapatan tu kepada keluk. Cukai pendapatan tu dia merupakan salah satu daripada perkara yang boleh mempengaruhi perbelanjaan. Apabila kerajaan meningkatkan kadar cukai pendapatan, bermakna keupayaan pengguna untuk berbelanja semakin berkurang. Jadi dia di bawah faktor dasar kerajaan, kan. Jadi cukai pendapatan tu faktor permintaan, iaitu dasar kerajaan. So keluk permintaan akan beralih ke sebelah kiri. Kalau kita tengok tu, D0 beralih ke D1. So impactnya adalah harga keseimbangan akan berkurang daripada P0 kepada P1, kuantiti keseimbangan berkurang daripada Q0 kepada Q1. Okey, ringkas macam itulah. Keluk ni macam ni. Jadi kalau anda menjawab keluk permintaan beralih ke kanan ke, keluk penawaran ke yang beralih, so automatically pemeriksa tidak akan membaca jawapan anda lah. Okey, sebab dia tahu dah huraian ni akan automatically-nya tak betul, salah. Jadi markah keluk memang sudah tak ada. Kalau ada pun mungkin markah keseimbangan asal je lah. Okey, tapi kita tengok rangka jawapan macam mana nak dapat. Okey, rajah yang beralih keluk permintaan beralih ke kiri ni daripada DO ke B1 1 markah. Kemudian kita tengok 1 markah lagi dapat apa? Cukai pendapatan. Bila cukai pendapatan meningkat, naik, pendapatan pengguna akan merosot. Kuasa beli keupayaan mereka berbelanja semakin kurang, dan permintaan roti akan berkurangan. Sebab ini keseimbangan roti, kan. Jadi kita sebut permintaan roti berkurang 1 markah.
kesan kepada pengurangan permintaan kata roti ni ialah kalau permintaan roti tu akan beralih ke kiri, satu markah lagi. Seperti dalam raja kan. Walaupun kita buat raja tu, kita kena sebutlah beralih ke kiri satu markah. Dan akhirnya satu markah lagi yang terakhir adalah kita kena ceritakan rumusan daripada peralihan tersebut. Di mana kuantiti keseimbangan apa berlaku pada kuantiti keseimbangan. Lebih rendah kan. Kalau lebih detailnya Q0 ke Q1. Harga keseimbangan baru juga lebih rendah. Lebih rendah tu daripada P0 kepada P1. Sebutlah, jangan tak sebut. Okey. Tapi kalau untuk skema yang ini dia kalau anda sebut harga jatuh saja pun dah dapat markah setengah-setengah. Setengah kuantiti, setengah harga. Okey. Untuk soalan B, soalan yang kedua iaitu kesatuan sekerja pekerja kilang roti ni dia berjaya menuntut kenaikan upah. Okey, bila tuntutan kenaikan upah oleh kesatuan sekerja pekerja-pekerja kilang roti ni dia mempengaruhi pengeluaran. Okay, because apabila firma tuntutan kesatuan sekerja ni berjaya menuntut kenaikan upah, so secara tidak langsungnya firma terpaksa membayar lebih kadar upah pekerja mereka daripada kebiasaan. So itu menunjukkan bahawa firma terpaksa menanggung kenaikan kos dari segi kos pengeluaran mereka. Operasi pengeluaran semakin besar bagi firma. Jadi dia akan menjejaskan, akan meningkatkan dia akan meningkatkan kos meningkat tapi penawaran dan pengeluaran semakin terpaksa dikurangkan. Jadi pada rajah satu markah tu ialah kalau penawaran S0 beralih ke sebelah kiri daripada S0 ke S1 lah. Okey, nampak je keluk tu beralih ke kiri, penawaran beralih ke kiri satu markah. Huraian dia 2 markah dekat situ sebab dia tulis 3 markah kan total. Jadi satu markah huraian macam mana? Apabila kesatuan sekerja menuntut kenaikan upah, so kos pengeluaran operasi kilang roti itu akan meningkat dan penawaran automatically-nya akan berkurangan lah, dan kesannya kalau penawaran akan beralih ke sebelah kiri satu markah. Okey. Dan akhir sekali satu markah ialah rumusan kepada apa berlaku pada harga dan kuantiti keseimbangan. Jadi ceritalah kuantiti keseimbangan baru akan berkurang. Lebih baik bagi tahu daripada Q0 kepada Q1. Manakala harga keseimbangan baru pula lebih tinggi daripada P0, dia meningkat kepada P1. Dapat satu markah. Okey. Itu. Okey, saya terang yang ketiga iaitu C, soalan C. Kesan keluk apabila dapatan kajian terbaru menunjukkan roti ini lebih baik untuk kesihatan berbanding makan nasi kan. 3 markah. Okey, macam biasa rajah satu markah yang menunjukkan bahawa keluk permintaan DO beralih ke sebelah kanan ke D1. Bukannya penawaran beralih so itu markah ni. Maksudnya kajian ini meningkatkan cita rasa masyarakat dan cita rasa keinginan masyarakat untuk memakan roti berbanding nasi tu. So dia akan memberi impak pada pasaran roti lah. Permintaan akan beralih, dia akan meningkatkan cita rasa. De facto cita rasa lah. Okey. Keluk yang betul satu markah dan huraian 2 markah. Okey, huraian satu markah huraian ialah ini akan menyebabkan apa? Bila kajian terbaru menunjukkan roti lebih baik, bermakna dia menyebabkan cita rasa masyarakat untuk makan roti itu akan meningkatlah berbanding dengan nasi. Jadi kesannya apa dia? Kesannya permintaan untuk roti meningkat dan seterusnya keluk permintaan roti itu akan beralih ke sebelah kanan. Kalau dalam keluk tu dari D0 kepada D1. Satu markah. Dan satu markah yang terakhir ialah kesannya ke atas harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Di mana kedua-dua harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan tu naik. Harga naik daripada P0 kepada P1, kuantiti naik daripada Q0 kepada Q1. Okay, so saya rasa untuk
3 soalan terawal ni untuk bahagian 1 ni setakat itulah. Okey, dan saya akan sambung dengan video kedua untuk 3 soalan yang seterusnya. Okey, tunggu sambungannya. Okey, sekian untuk video bahagian pertama. Terima kasih.